Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Okey, baiklah. Seperti yang cikgu telah janjikan, kita akan bincangkan soalan apa? Soalan bahagian B bagi soalan sebenar tahun 2018 ulangan yang sebentar tadi cikgu telah terangkan tentang soalan bahagian A ataupun dalam slide sebelumnya cikgu ada terangkan tentang soalan bahagian A dan kali ini kita akan fokus kepada soalan bahagian B supaya cikgu harap pelajar dapat faham apa yang akan cikgu terangkan. Dan sebenarnya untuk pelajar memahaminya, pelajar mestilah buat latihan dulu jangan lupa buat latihan soalan tahun 2018 ulangan bahagian B dan kemudian barulah anda boleh tonton video ini supaya anda lebih faham. Okey, jom kita buat semak jawapannya. Bounce. Okey, ini ialah soalan yang telah cikgu sediakan dan sebenarnya untuk pelajar cikgu semua pelajar telah pun menerima soalan ini dan cikgu telah pun minta pelajar semua buat latihan ni kan, dan ramai yang dah hantar yang belum hantar tu cikgu harap kamu bolehlah buat dan hantar dan cuba semak jawapan berdasarkan apa yang telah kita bincangkan hari ini. Cuba fahamkan, dan kalau tak faham tu kenalah usahakan sampai faham, sebab nanti dah nak periksa kan, tak lama lagi dah nak peperiksaan sebenar. Jadi insyaAllah kalau tiada halangan kita akan mula dengan percubaan pada minggu hadapan, dan sebelum supaya kita dan cikgu akan nilai lah dalam peperiksaan percubaan nanti insyaAllah. Okey, sekarang kita perhatikan soalan pada tahun 2018 ulangan. Okey, bahagian B ini ada 30 markah dan pelajar dikehendaki menjawab semua soalan dan jawapan hendaklah ditulis pada ruangan yang telah disediakan. Okey, ruangannya dah cukup sebenarnya, tak perlu nak tambah lagi dengan kertas tambahan, sebenarnya dah pun cukup. Okey, kita tengok pada soalan, dan satu lagi cikgu nak ingatkan, cuba perhatikan jumlah markah yang diperuntukkan. Ini juga merupakan perkara yang penting Jadi markah 2 maksudnya ayat pelajar tu mestilah boleh layak untuk dapat 2 markah lah. Okey, kalau satu kita tengok betul-betul pada bila markah yang jumlah markah diperuntukkan. Okey, kita tengok soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan morfem. Okey, biasa soalan pertama ni dia akan tanya soalan tentang definisi konsep, sebab tu pelajar mesti kena faham tentang definisi konsep Okey, apakah yang dimaksudkan dengan morfem? Okey, kena hafal apa tu morfem. Morfem ialah jawab dengan ayat lengkap morfem mula dengan huruf besar dan diikuti dengan tanda noktah Morfem ialah morfem ialah unit terkecil. Yang tak hafal tu kenalah hafal unit terkecil yang mempunyai makna. Boleh rujuk buku dalam buku ada mempunyai makna dan berfungsi dan mempunyai fungsi tata bahasa, silap, dan mempunyai fungsi tata bahasa ataupun tugas nahu, bolehlah mana pilihlah mana satu. Kalau boleh berini maksudnya layak untuk dapat 2 markah di sini 2 markah. Okey, kita
Kita tengok soalan bahagian B. Nyatakan dua jenis morfem. Ni senang kan, morfem. Morfem ada dua saja, itu morfem. Morfem apa? Ingat lagi tak? Morfem. Tak perlu jawab dengan ayat lengkap, beri saja jawapan. Morfem bebas. Satu lagi morfem terikat. Okey. Beri saja jawapan tanpa perlu beri morfem bebas. Dua jenis morfem ialah, tak perlu jadi terus masukkan jawapan 1 dan 2 sini. Jadi kalau pelajar boleh buat macam ni, dapat 1 markah. Jadi sini 2 markah. Okey, seterusnya kita tengok soalan 32. Ni senang kan? Okey. Kalau tahu memang senang, kalau tak tahu jadi susah. Okey. Anda tahu, jawab markah anda tentu mantap kan? Okey, soalan 32. Namakan jenis kata majmuk berdasarkan contoh di bawah. Okey, kita tengok Menteri Besar, Lebuh Raya, Kanta Mata, Batu Kapur dan Ringan Tangan Cahaya Mata. Kalau tak tahu semua, kita tengok ini dulu. Mesti tahu ni kan, cahaya mata, ringan tangan ni. Ini apa? Jenis kata majmuk apa? Kata majmuk maksud apa maksud? Maksud kiasan. Kata majmuk maksud kiasan. Boleh tak kalau kita jawab maksud kiasan saja? Boleh tak? Sebenarnya boleh, sebab dekat sini dia dah ada kan. Jenis kata majmuk maksud kiasan. Jenis kata majmuk apa? Ini apa? Apa ni? Istilah khusus. Jenis kata majmuk apa ni? Apa? Rangkai kata bebas. Okey, boleh kalau jawab macam tu Alah, kurut ni tulisan cikgu nak padam balik lah. Betul kan, elok sangat. Tulis elok sikit. Tapi pakai ni dia jadi tulisan jadi tak cantik lah. Tapi tak apalah, yang penting faham rangkai kata bebas. Okey, perlu notah tak? Tak perlu, sebab ini bukan ayat. Perlu mula dengan huruf besar tak? Tak perlu, sebab bukan ayat. Okey, kita tengok soalan 33. Okey, ni kalau dapat berikan ni markah, pelajar layak mendapat berapa markah sini? 3 markah. Jadi bolehlah dapat 3 markah. Okey, kita tengok soalan 33. Nyatakan dua proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Kena ingatlah proses pembentukan kata ada 4 kan. Jadi kalau pelajar bagi mana-mana 2 daripada proses pembentukan kata, pelajar layak dapat 2 markah sini. Jadi bolehlah tulis sini apa proses pembentukan kata. Okey, antaranya ialah proses pengimbuhan. Salah sini. Proses pula. Kita betulkan. Proses susah pakai ni. Pengimbuhan. Tak perlu beri ayat lengkap. Beri saja apa tu proses ni. Itu proses pengimbuhan. Kalau kita tak tulis proses, boleh tak? Boleh, sebabnya dia tak ada proses kan. Nyatakan 2 proses. Proses apa? Proses pengimbuhan. Contoh lagi proses apa? Penggandaan. Kalau nak tulis penggandaan boleh, tapi nak tulis je lah kan. Apa salahnya kan? Penggandaan. Boleh tak kita nak bagi pemajmukan? Penggandaan. Boleh tak tulis pemajmukan? Pun boleh. Nak bagi lagi satu apa? Kita ada pengimbuhan, penggandaan, pemajmukan dan pengakroniman. Nak tulis pengakroniman pun betul jawapan. Jadi boleh bagi mana-mana 2 jawapan proses pengimbuhan kata. Jadi markah sini 2. Okey, seterusnya kita perhatikan soalan 34. Apakah unsur bahasa yang dikaji dalam bidang sintaksis? Okey, apa dia unsur bahasa dikaji? Kan kita dah belajar dalam tingkat hierarki bahasa. Kita belajar apa? Kita belajar ayat, klausa, frasa. Sini apa? Kata. Sini morfem kan.
Sini kita belajar sintaksis, sini kita belajar morfem. Kena ingatlah ya. Jadi sintaksis kita belajar tentang apa? Ayat, klausa dan juga frasa. Jadi berilah jawapan. Apa dia? Macam mana kita nak bagi jawapan ni? Tulislah ayat lengkap. Sebab soalannya apakah kan? Bila apakah, berilah ayat yang lengkap. Jawapannya unsur bahasa. Sebab ada soalan apakah sini kan? Yang dikaji dalam bidang sintaksis ialah apa? Kita belajar tadi apa? Ayat, klausa dan frasa. Kalau nak terbalikkan pun boleh, frasa, klausa dan ayat pun tak ada masalah. Jadi boleh dapat 2 markah di sini. Okey. Seterusnya kita perhatikan soalan 35. Bina satu ayat dasar berdasarkan pola yang berikut. Dia nak frasa nama, frasa adjektif. Kita nak senangkan frasa nama, kita ambil je lah nama orang. Contohnya adik, kakak, Ali, abu, siapa-siapa je lah. Adjektifnya ambil lah frasa adjektif. Contoh kita ambil siapa? Cikgu ambil pelajaran kelas cikgu lah. Azlin sungguh comel. Okey, tanda noktah. Tak ada noktah, tak dapat markah, kosong markah. Jadi kena tulis ada tanda noktah. Azlin ni ialah frasa namanya dan frasa adjektif ni ialah sungguh comel. Comel sini kan. Okey, jadi dapatlah 1 markah sini. Kemudian yang kedua, tak payah buat ayat panjang, buat ayat pendek je. Azlin sungguh comel, adik sungguh budak itu sungguh nakal. Apa ayat yang mudah-mudah, jangan bagi ayat susah. Yang penting dapat markah. Okey, kemudian frasa nama campur frasa sendi. Frasa nama campur dengan frasa sendi nama. Macam mana nak buat ayat? Cari frasa nama, contohnya kakak. Kakak, tak naklah kita ambil pelajar kelas cikgu lah. Siapa ya? Dah ada perempuan, kita ambil seorang lelaki lah. Lelaki cikgu nak ambil Din lah. Din apa? Kata sendi nama. Din apa? Boleh tak kalau Din tinggal di? Din hendak pergi ke pasar, boleh tak? Din pergi ke pasar. Kalau buat ada pergi, sini dah jadi frasa kerja. Din ke Tesco. Kalau nak buat macam itulah contohnya. Ataupun Din ke pasar malam. Tak kisah, apa-apa saja. Ke Tesco Kuala Selangor. Tanda noktah, mula ayat dengan huruf besar. Kalau huruf kecil jadi salah ya. Jadi kat sini ada nampak tak sini frasa namanya. Ini ialah kata frasa sendi namanya. Ke Tesco Kuala Selangor. Tapi kalau pelajar buat Din hendak pergi ke Kuala Selangor, ke Tesco Kuala Selangor, dia ada apa? Din pergi di situ. Contoh pelajar buat. Kamu buat Din pergi ke Tesco Kuala Selangor. Dia jadi salah ni. Sebab apa? Sebab ada Din. Din ialah subjek dia. Predikatnya ialah pergi. Pergi ni ialah kata kerja. Ni jadi kalau buat ni salah. Kena terus je dengan kata frasa sendi namanya. Frasa sendi namanya ialah dia. Di sini Okay, jadi pastikan tidak ada kata kerja sebelum kata sendi nama di sini. Kalau macam ni, Din pergi mana? Pergi ke Tesco. Din pergi ni dah jadi apa? Pergi ni jadi pelengkap jadi pelengkap kan? Pelengkap keterangan kan? Jadi jawapannya salah. Okay, kita tengok soalan 36. Apakah susunan konstituen ayat bagi ayat-ayat di bawah? Pada akhir tahun ini mereka akan disatukan. Jadi konstituen ayat
bagi ayat di bawah. Jadi kita jawab soalan ni. Okey. Ayat ni konstituennya, apa berlaku pada konstituennya? Ayat ni sebenarnya telah disongsangkan kan? Okey, berlaku penyongsangan sebenarnya kan? Ini dia jadi ayat ni sepatutnya mereka akan disatukan pada akhir tahun ini kan. Jadi ayat ni berlaku penyongsangan sebahagian predikat. Ini jadi ayat susunan songsang. Kalau buat ayat songsang boleh tak? Boleh juga ayat susunan songsang ataupun ayat songsang apa? Sebahagian predikat. Susunan songsang sebahagian predikat. Apa maksud susunan konstituen ni? Konstituen kan kena tahulah susunan konstituen. Bahagian subjeknya dan predikatnya. Mana depan, mana belakang Ayat susunan songsang sebahagian predikat. Okey, yang kedua, telangga kambing pemuda itu ketika mandu. Ayat ni sebenarnya pemuda itu telangga kambing ketika mandu. Macam inilah mereka akan disatukan pada akhir tahun. Ini bukan penyongsangan seluruh predikat tapi sebahagian nampak sini, ni ialah keterangannya. Keterangannya di hadapan. Ni subjek, ni predikat mereka akan disatukan pada akhir tahun. Ini subjek ni ialah mereka. Macam ni pemuda itu. Pemuda itu ialah subjeknya, ini predikat dia. Ni dua-dua ni predikat. Jadi ayat ni pun sama, ayat susunan songsang sebahagian predikat. Okey, kita tengok soalan nombor ni. Kita dapat ini satu markah. Okey, soalan 37. Nyatakan satu perbezaan antara ayat tunggal dengan ayat majmuk. Kita tahulah ayat tunggal. Bayangkan ayat tunggal. Ayat tunggal ni ada satu klausa kan. Ayat tunggal ni ada satu subjek, satu predikat. Ayat majmuk ni dia boleh lebih daripada dia mungkin boleh jadi dua subjek ataupun dua predikat. Macam itulah, boleh lebih daripada satu lah senang Jadi kat sini untuk mudah ayat tunggal ialah apa dia? Ayat tunggal ni ada satu klausa. Kalau ayat majmuk lebih daripada satu daripada pula. Eja pun salah pakai ni, cikgu jadi tak pandai pula nak menulis. Pada balik. Lebih dari pada satu klausa. Okey, dua klausa atau lebih pun boleh kat jawapan ni. Jadi kalau ni nak cantik sikit sahajalah ataupun nak bagi ayat lengkap pun boleh. Ayat tunggal mempunyai satu klausa sahaja. Ayat majmuk mempunyai lebih daripada satu klausa. Itu contohlah bagi ayat lengkap Okey, kemudian kita tengok soalan 38. Sungguh suka untuk kita masuk ke kawasan itu. Okey, jadi kita cari mana dia, apakah predikat pada ayat di atas. Jadi kita kena carilah mana subjek dan predikat dalam ayat ni. Jadi kita cari mana satu subjeknya untuk kita masuk ke dia untuk kita carilah subjeknya ialah untuk kita masuk ke dia ke kawasan itu sungguh sukar untuk kita masuk ke dia itu sungguh sukar. Jadi ayat ni predikat dalam ayat ni apa sebenarnya? Predikat dalam ayat ni ialah sungguh sukar. Tak boleh lah sini, dia tak kena ada sampai itu. Nampak ni tips dia. Hari cikgu dah cakap, cikgu pula tersilap. Okey, sini untuk kita masuk ke kawasan itu, nampak ada itu sini kan. Cikgu ada bagi tips kan dalam soalan objektif sebelum ni yang cikgu dah bincangkan untuk perbincangan jawapan soalan objektif. Untuk kita masuk ke kawasan itu sungguh sukar Jadi
sampai sini. Ini punya subjek dia, sini predikat dia kan. Okey, jadi jawapannya ialah sungguh sukar. Okey. Kita tengok, nyatakan jenis, ni tak perlu bagi dalam ayat lengkap dia minta predikat saja, bagi predikat. Kalau nak salin semua boleh, tapi gariskan jawapan. Okey. Nyatakan jenis ayat majmuk di atas. Ni ayat majmuk apa? Untuk kita. Ada untuk ni kan. Untuk ni ayat majmuk. Kalau untuk ni ada dua je, sama ada komplement ataupun keterangan. Ini komplement ke keterangan? Ni dah tentulah ayat majmuk. Ayat majmuk apa? Majmuk komplement. Pandai pun. Okey. Soalan 39. Okey. Bina satu ayat berdasarkan raja pohon di atas. Okey. Kat sini raja pohon dia bagi kata nama penentu. Penentu ni mesti itu. Jadi kita dah tahu dah ni mesti kena ada itu. Kat sini ada itu. Kat sini kata nama. Kata nama, katalah letak siapa-siapalah budak itu. Lelaki itu, pelajar itu. Bolehlah siapa pun. Lelaki lah lelaki itu kata bantu, akan, sungguh. Pilihlah sungguh pula. Sungguh bukan kata bantu, sorry. Masih ke, sedang ke, kan? Ambillah sedang, contoh lelaki itu sedang. Ni kata bantu kan, sedang. Okey. Sedang kata kerja. Sedang makan, main, tidur. Tidur boleh tak? Sebab ada kata nama sini, janganlah tak tidur. Sedang apa? Makan. Sedang bermain. Sedang berjalan. Sedang, contohlah kita ambil bermain. Lelak pula, lelaki itu sedang bermain. Bermain apa? Bola. Kita ambil bola sini, ini kan kata nama. Tapi kita tak boleh ambil dua. Bola jaring, tak boleh. Bola jaring, bola sepak, tak payah. Ambil bola je, sebab dia bagi kata nama, bukan frasa nama. Jangan ambil bola jaring, bola sepak. Lelaki main bola jaring pelik kan. Okey, bola sepak, jangan ambil bola je pun dah cukup. Jadi jawapan dia lelaki itu sedang bermain bola. Lelaki itu sedang bermain bola. Ataupun nak buat lelaki itu sedang makan nasi, lelaki itu sedang makan burger. Tak kisahlah apa-apa, asalkan dia ada susunan ni betul. Okey, boleh faham Okey, kita tengok soalan akhir, itu soalan kesalahan bahasa yang selalu sangat kita takut. Pelajar sangat takut, cikgu pun takut. Okey, kita perhatikan, kita kena baca dengan intonasi. Baca ayat dengan intonasi. Okey. Ibu bapa memainkan peranan yang penting bagi memastikan pembentukan sasial anak-anak dengan memberikan didikan agama yang sempurna dalam diri mereka. Okey, ayat ni ada kesalahan tak? Ibu bapa, perlu tak ibu dan bapa? Boleh ibu bapa memainkan peranan. Kata kerja diikuti dengan apa? Ni memainkan, kata kerja apa? Tak transitif kan? Kata kerja tak transitif diikuti dengan pelengkap kat sini kan? Kata ibu bapa memainkan peranan yang ni kata hubungan relatif betul yang penting bagi dia nak menerangkan apa peranan ibu bapa kan. Peranan ibu bapa ni penting bagi, boleh tak bagi sini? Boleh kan, tak ada kesalahan. Memastikan pembentukan, memastikan betul lepas memastikan ada pembentukan. Maksudnya memastikan pembentukan, dipastikan ni ialah objek kan. Sasial anak-anak dengan memberikan, betul tak kata sendiri nama sini, dengan memberikan didikan agama yang sempurna dan ini tak ada kesalahan Pendidikan agama perlu diterapkan dalam diri anak-anak sejak kecil. Betul tak sejak kecil ke sejak dari kecil? Kalau ada sejak dari ni salah sejak kecil lagi. Okey, agar mereka, ni kata hubung komplement agar mereka betul dapat mengelakkan diri dari terjebak. Betul tak dari sini? Mengelakkan diri ni betul mengelakkan diri dari terjebak. Boleh tak dari terjebak? Dari ni salah kan? Dari ke daripada? Dari terjebak Okey. Dalam perlakuan negatif.
Okey, seterusnya anak-anak yang dibesarkan dengan berpandukan pada. Nampak ni, berpandukan pada, nampak kata kerja diikuti dengan pada. Pada ni ialah kata seni nama, tak boleh kan? Ni kata kerja. Ni kata kerja tak transitif. Kita tak boleh lepas kata kerja tak transitif ada kata seni nama, tak boleh. Ni salah sebenarnya kan? Mana boleh ni? Jadi tak boleh. Berpandukan pada apa? Pada ajaran agama. Contoh kita ambil sini akan menjadi anak yang baik misalnya sentiasa bertingkah laku. Misalnya sentiasa bertingkah. Ayat ni tak ada subjek kan? Nampak misalnya siapa yang sentiasa bertingkah laku ni? Mesti kena ada dia punya subjeknya. Ayat ni ialah ayat tergantung sentiasa bertingkah laku. Nampak ni, kita bolehlah ambil sikit sebab kalau cara kita nak jawab, kita boleh guna dot. Okay, 3 dot yang kita dah belajar dalam semester 1. Okay, baiklah, kita dah jumpa 3 kesalahan kat sini. Okay, ada tak kesalahan yang sopan apabila berhadapan dengan, boleh tak berhadapan dengan orang yang lebih tua? Berhadapan dengan, boleh tak? Berhadapan dengan, ini ialah kata kerja tak transitif berpelengkap pelengkapnya ialah keterangan kat sini kan, dengan ni kan. Okey, sesungguhnya didikan agama yang sempurna merupakan benteng yang ampuh untuk anak-anak berhadapan dengan cabaran hidup. Berhadapan dengan ni boleh tak berpandukan pada, berpandukan ajaran, berhadapan dengan ni kena tengok betul-betul berhadapan dengan cabaran. Ini berpandukan pada, tak boleh ni okey. Kita cara nak jawab. Pertama kita ambil yang bahagian A ni, dia dah bagi siap-siap kan. Kita tulis dari terjebak contohnya. Cikgu nak tunjuk pastikan pelajar buat kaedah ni jangan kejap, cikgu punya ni Allah. Kejap, cikgu punya ada masalah sikit. Dia macam tak berapa nak terganggu sikit, tak apa boleh dari terjebak. Jadi gunakan 3 titik. Dari terjebak dalam perlakuan. Contohlah nak ambil lah sikit, tak adalah macam ni kan. Tapi kalau tak nak tulis dari terjebak dot pun boleh. Dalam perlakuan. Kat sini ada 3 noktah juga ataupun kalau tak nak ambil ni je, tak lawa pula kan. Tak apalah, pandai-pandailah belajar. Penting ialah pastikan kalau tak ambil ayat tu sepenuhnya, ambil frasa, kemudian kena ada 3 dot. Sini contoh, cikgu dah balik 1, 2, 3 dari terjebak. Letak 3 dot. 1, 2, 3. Kalau nak buat penuh lagi, dari terjebak dalam perlakuan negatif, dot depan, kemudian dalam perlakuan negatif tu sampai akhir tanda nokta je pun boleh. Buatlah mana-mana satu pun boleh kemudian sebab kesalahan, apa yang salahnya? Penggunaan apa yang salah ni? Kesalahan, mulakan ayat dengan kesalahan apa ni? Dari ni kesalahan penggunaan apa? Kata sendi nama. Patutnya kalau kata sendi nama apa ni? Yang dari kan? Kata sendi nama dari ni sepatutnya guna untuk apa? Kerana sebab apa? Kata sendi nama dari digunakan untuk ingat lagi tak untuk apa? ATM kan? A arah, T tempat, dan M ialah masa. Pembetulannya
dot 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 daripada terjebak. Kalau nak tulis penuh tulislah, cik kata kalau tak nak tulis dot dot je. Okey, soalan yang pilihan yang kedua, jawapannya ialah apa tadi? Berpandukan pada ajaran agama. Berpandukan pada dot 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 berpandukan pada ajaran agama. Okey, sini ada dot-dot tak belakang? Berpandukan cara ada dot-dot lah ya, sebab ayat ni sebenarnya yang kita ambil ni tak semua ayat kan. Jadi kita ambil frasa ni. Kita kena ada dot-dot 3. Okey, apa kesalahannya? Berpandukan ni ialah kata kerja kesalahan apa? Kesalahan kata kerja apa ni? Kata kerja tak transitif kan? Transitif tak transitif apa tu? Kata kerja tak transitif berpandukan pada kan? Berpelengkap kan? Berpelengkap yang diikuti oleh kata sendi nama. Oleh kata sendi nama. Tak boleh pada ialah kata sendi nama. Okey. Jadi jawapannya ialah berpandu. Lupa pula cikgu nak buat dot-dot ni, kena letak dot-dot berpandu berpandukan ajaran agama. Dot-dot 3 Boleh tak kalau kita buat berpandu kepada ajaran agama? Boleh juga, berpandu kepada ajaran agama. Okey. Yang C tu jawapannya ialah misalnya sentiasa bertingkah laku. Ini salah kan? Sebab ayat ni tergantung. Misalnya sentiasa bertingkah laku. Ini salah sepatutnya ialah ayat ni apa? Ayat tergantung. Kerana tiada subjek. Macam mana nak betulkan ayat ni? Misalnya kita buat, kita kena letak sini subjek. Kita nak letak apa subjek kat sini? Mereka. Boleh tak mereka? Selain daripada mereka ada yang lain tak? Misalnya sentiasa yang sopan bila berhadapan dengan mereka lah mereka sentiasa bertingkah laku. Dot lah. Ni pun sepatutnya ada belakang dot. Okey. Itu cara untuk menjawab soalan bahagian kesalahan bahasa. Okey, cikgu harap pelajar semua faham dan insya-Allah cubalah perhatikan contoh soalan tahun lepas, sebab kadang-kadang soalannya berulang Jadi sebab tu kita kena bincangkan dan pelajar kenalah faham untuk menjawab soalan yang seterusnya. Okey. Cikgu harap pelajar semua boleh faham apa yang cikgu terangkan dan rajin-rajin buat latihannya, dan cikgu doakan kamu semua berjaya mendapat cemerlang, keputusan yang cemerlang, insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi pada siri yang akan datang, insya-Allah. Dan besarlah harapan cikgu supaya pelajar rajin buat latihan dan boleh menjawab soalan peperiksaan tak lama lagi dengan dan mendapat markah yang cemerlang, insya-Allah. Okey, tak perlu ulang okey. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.